Masyarakat pertanian pada zaman dahulu melakukan aktiviti pertanian secara manual atau dengan kata lain, pertanian yang masih tradisional. Pertanian yang menggunakan tenaga manusia seutuhnya pastilah sangat terbatas. Pentingnya aplikasi teknologi pertanian kerana keberadaan teknologi yang sudah sedemikian besar pengaruhnya terhadap kesuksesan sebuah pertanian dilihat dari segi kualiti dan kuantiti produksi yang dihasilkan. Bahkan dengan turut berpengaruhnya sektor pertanian terhadap besarnya peluang atau kesempatan kerja, maka secara tidak langsung teknologi juga berperanan menambah kesempatan kerja kepada seluruh komponen masyarakat. Besarnya kapasiti produksi berarti pula besarnya kesempatan kerja. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zaki, berumur 35 tahun. Saya adalah seorang pengusaha ladang fertigasi menggunakan teknologi solar. Saya adalah lepasan ijazah Electrical Elektronik daripada Universiti Nottingham. Dan selama saya menjadi seorang jurutera, saya telah menggunakan ilmu yang saya pelajari dan minat saya yang begitu mendalam dalam pertanian untuk menghasilkan satu ladang fertigasi yang menggunakan teknologi solar. Tenaga solar boleh digunakan untuk pelbagai tujuan selain dari pertanian. Anda boleh menjana elektrik, fotovoltaik atau haba solar thermal. Tenaga solar boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik di kawasan tanpa akses kepada grid tenaga. Bekalan elektrik yang semakin hari semakin mahal. Penggunaan solar sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kos operasi saya lebih daripada 50%. Penanaman timun dengan menggunakan sistem fertigasi ini menggunakan pam air, di mana pam air ini menggunakan tenaga elektrik yang sangat banyak. Jadi penggunaan solar pula mampu untuk mengurangkan bil lagi bergantung kepada sinaran matahari. Jadi untuk kita membina sistem seperti di belakang saya ini, anggaran kos adalah lebih kurang 5 ke 15 ribu bergantung kepada kapasiti yang kita nak buat. Lebihan tenaga yang dihasilkan pada waktu siang boleh digunakan pada waktu malam dengan penggunaan bateri bagi tujuan penanaman waktu malam. Ini kerana cuaca yang sejuk tanpa cahaya matahari boleh memungkinkan petani bekerja untuk tempoh yang lama. Hasilnya, pengeluaran akan dapat ditingkatkan ke tahap yang paling maksimum. Setiap kepingan solar akan disambung melalui wayar agar dapat mengumpul tenaga elektrik bagi setiap kepingan solar yang dipasang. Tenaga elektrik yang terkumpul ini akan disalurkan ke sebuah inverter yang terdapat di dalam bangsal ini. Alat yang dipanggil inverter ini berfungsi untuk menukarkan direct current DC dari kepingan solar kepada AC untuk kegunaan motor bagi menghidupkan tenaga elektrik. Kegunaan inverter ini adalah untuk mengesan paras air di dalam tangki melalui sensor-sensor yang telah dipasang. Elektrik yang terhasil dari kepingan solar ini akan disalurkan oleh inverter ke pam-pam seperti ini bagi tujuan mengepam air ke ladang mengikut jadual yang ditetapkan. Pemasangan kepingan-kepingan solar amatlah mudah. Hanya memerlukan 2 orang pekerja untuk menyiapkannya. Setiap kepingan solar yang hanya seberat 22 kg akan dipasang mengikut cara yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan kepingan solar akan dimasukkan ke bingkai pemasangan di bahagian sisi kiri dan kanan. Pemasangannya haruslah dilakukan dengan berhati-hati agar tiada kerosakan pada permukaan solar. Bil bulanan adalah sebanyak contoh 150 dan kalau kita guna sebesar sistem di belakang saya, dia dapat mengurangkan secara zero. Antara kebaikan menggunakan teknologi solar ialah tenaga solar ini boleh diperbarui. Ia boleh dimanfaatkan di mana-mana kawasan di seluruh dunia dan sentiasa ada pada setiap hari. Tenaga solar tidak akan habis, tidak seperti beberapa sumber tenaga yang lain. Tenaga solar akan sentiasa boleh dihasilkan selagi mana wujudnya matahari, sekurang-kurangnya selama 5 bilion tahun, iaitu tempoh sebelum matahari akan mati kalau mengikut kajian saintis. Sebenarnya ini adalah satu langkah proaktif daripada kerajaan untuk menggalakkan lagi penduduk kita, terutamanya petani, sebab kita ada satu kuota di bawah SEDA, iaitu satu agensi yang mengawal selia penggunaan renewable energy ataupun tenaga hijau ni, untuk menggalakkan lagi penggunaan. Dan kita ada kuota khas untuk kepada sektor agriculture di dalam 2019 ke 2020, di mana kita hanya guna tak sampai 10% saja. Dan akhir sekali,
Teknologi dalam industri tenaga solar akan sentiasa berkembang maju dan peningkatan akan terus berlaku pada masa akan datang. Inovasi dalam kuantum fiziks dan nanoteknologi berpotensi meningkatkan keberkesanan panel solar dan mampu meningkatkan input elektrik sistem tenaga solar secara berganda atau mungkin juga sebanyak 3 kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidun bin Haji Abdullah, Pengetua SMK Sultan Tajul Arifin, Manung, Kuala Kangsar. Per hari jumlah pengeluaran untuk produk taman rokok, taman kopi berjumlah lebih kurang 10 ke 15 tan. Okey, dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengetua SMK Sultan Di sekolah ini, mereka menekankan betapa pentingnya pendedahan sektor pertanian kepada murid-murid kerana bidang pertanian boleh dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan tatkala habis zaman persekolahan mereka. Tunjuk ajar dan bimbingan dari pihak guru dari awal penanaman benih hinggalah tumbuhan menjadi besar diterima baik di kalangan murid-murid ini. Pertanian bandar bukan sahaja bertumpu kepada mereka yang tinggal di kawasan perumahan tetapi juga di kawasan persekolahan. Dalam setiap penanaman bandar, tidak kira di rumah ataupun di kawasan sekolah, elemen yang paling penting ialah penggunaan baja. Penggunaan baja A dan baja B amat perlu bagi memastikan tanaman yang ditanam tumbuh dengan segar dan sihat. Baja A yang bersifat sejuk dan baja B yang lebih panas akan digabungkan dengan sukatan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dicampur bersama air. Jumlah air juga harus ditetapkan terlebih dahulu bagi mendapatkan sukatan pH yang diperlukan. Tanah yang dicampur dengan baja yang terpilih akan digaul sebelum anak pokok dimasukkan ke dalam bekas tanaman. Proses ini harus dilakukan dengan berhati-hati bagi menjamin anak pokok yang ditanam tidak mati ketika dalam proses pembesarannya. Bagi mendapatkan kesempurnaan di dalam pembesaran anak pokok yang ditanam, jumlah anak pokok yang ditanam di dalam sesebuah bekas adalah tidak melebihi 4 hingga 5 anak pokok. Ini bagi mewujudkan ruang untuk akarnya tumbuh dengan selesa dan sekata. Pengintegrasian pertanian penting untuk pembangunan mampan dari segi pelbagai aspek kehidupan dan keperluan masyarakat bandar khususnya yang merangkumi bekalan bahan makanan, penghijauan persekitaran, pengurusan air dan bahan buangan bandar, pendidikan serta riadah. Oleh itu, pelbagai kempen dilaksanakan bagi memberi fokus kepada beberapa kategori yang membabitkan beberapa aktiviti penanaman di bandar seperti kategori individu, komuniti, sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Tujuannya supaya menarik pembabitan semua lapisan masyarakat dan kempen kesedaran betapa pentingnya berkebun di bandar dapat disampaikan secara menyeluruh. Dan melalui pembelajaran ini, murid akan lebih memahami pelbagai aspek termasuk usaha pengeluaran makanan dan belajar menghargai makanan. Selain dari itu, ia juga dapat membantu murid untuk berkomunikasi terus dengan pokok, mengetahui bahagian pokok, kegunaan dan juga kepentingannya. Tujuan projek urban farming yang menggunakan STL 32 port mobile akan sebenarnya memberi kebaikan kepada murid-murid kita untuk mencuburi bidang pertanian pada masa akan datang, terutamanya apabila mereka meninggalkan alam sekolahan. Projek ini juga membantu murid-murid untuk membina kebaikan dan keyakinan mereka untuk terlibat dalam bidang pertanian semasa mereka terlibat dalam bidang PDPC di peringkat sekolah lagi. Dan bagi sekolah menengah kebangsaan Sultan Tajul Arifin di Manung Perak ini, mereka telah memilih pertanian di bandar sebagai satu medium pendidikan di luar bilik darjah sambil menghijaukan persekitaran di sekolah.
Kekurangan syarikat Bumi Putera Islam yang menceburi bidang perniagaan minuman dengan berskala besar telah memberikan idea kepada Tuan Haji Syed Salahuddin bin Datuk Haji Syed Mahayadin untuk membuka syarikat minumannya sendiri iaitu Al-Haddad Manufacturing Sendirian Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Salahuddin bin Syed Mahayadin. Saya merupakan pengarah urusan di Al-Haddad Manufacturing Sendirian Berhad. Al-Haddad Manufacturing Sendirian Berhad yang merupakan sebuah kilang minuman berasaskan pertanian. Kami mengeluarkan produk jenama Tamar Koko, Tamar Green Tea, Tamar Teh Tarik, Tamar Mak IQ dan Ais Lemon Tea. Dengan berbekalkan modal awal sebanyak RM500,000, syarikat yang bertempat di Kedah Halal Park Sungai Petani Kedah ini telah berjaya menghasilkan produk kopi yang berasaskan kurma, koko, kopi dan teh yang boleh didapati di dalam dan luar negara. Syarikat yang mula beroperasi sejak tahun 2014 dengan kekuatan 25 pekerjanya kini telah berkembang maju dengan kapasiti pulangan yang melebihi jutaan ringgit sebulan. Kami menubuhkan syarikat ini hasil daripada perbincangan keluarga di antara saya, adik saya dan ayah saya. Betapa pentingnya kita mengeluarkan produk-produk halal yang dihasilkan oleh tangan umat-umat Islam itu sendiri. Antara kelebihan meminum kopi campuran kurma dan koko ini ialah ia dapat memberikan tenaga tambahan kepada tubuh badan manusia kerana kita sedia maklum akan kelebihan yang ada pada pokok kurma. Al-Haddad Manufacturing Sendirian Berhad pernah mendapat bantuan daripada agensi kerajaan. Daripada SME Corporation, kita mendapat grant BEP ataupun BEEP. Agensi MARA, kita mendapat grant untuk JMP dan HACCP. Untuk agensi MPC, kita mendapat grant untuk ISO dan juga SIRIM, kita mendapat projek di bawah projek Fraunhofer. Pernah mendapat bantuan dari SME Corp, MARA dan juga SIRIM untuk mengembangkan perniagaan ini. Perniagaan kopi kurma dijangka akan dapat menembusi pasaran Eropah dan Timur Tengah dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini. Pihak syarikat mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua agensi kerajaan kerana membantu Al-Haddad Manufacturing di atas pemberian grant tadi. Jadilah Al-Haddad.